Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan ayat, iaitu ayat seterusnya, ayat yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab wal kafirina 'adzabun muhin. Ayat yang ke-90 ini adalah tafsir kepada ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Surah Al-Fatihah. Tafsir kepada ghairil maghdubi alaihim. Khulasah tafsir kepada ghairil maghdubi alaihim. Daripada awal-awal lagi itu, semua sekali itu adalah tafsir kepada ghairil maghdubi alaihim. Ya. Dan ayat yang seterusnya, iaitu yang 90, yang 90 ini kira-kira nak beritahu jenis-jenis di kalangan pokok Yahudi. Pokok Yahudi. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Sangat buruklah yang mereka jualkan itu. Diri mereka. Jualnya diri mereka dengannya, iaitu apa? Kufur dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Kufur pada apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sini dengan mana? Jual. Jual-jual yang dimaksudkan sini adalah tukar. Tukar. Untuk dapatnya habuan dunia. Supaya dapat faedah pada diri. Untuk faedah dapat pada diri. Tukar dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Apa yang Allah Ta'ala turunkan. Turunkan kitab-kitab Allah Ta'ala keseluruhan. Bagian, ini kita kena tahu. Iaitu pentingnya sini, kita kena tahu sifat utama Yahudi. Sifat utama Yahudi adalah degil. Degil. Sini gunanya perkataan bagian. Deki. Deki ni kenapa? Kerana degil. Deki ya. Kerana dengki saja kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu sebagai nak beritahu dia tu orang yang degil. Deki dengan Nabi Muhammad SAW. Iaitu ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Ini maksudnya Nabi Muhammad lah. Itu deki dengan Allah Ta'ala, dengan orang yang Allah Ta'ala turunkan Allah Ta'ala turunkan kurnia dia itu kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kendaki. Iaitu Allah Ta'ala kendaki sini Nabi Muhammad SAW. Orang Arab, bukan orang Bani Israel. Bukan pokok Bani Israel dah. Jadi atas dasar dengki ni, nak marah ni, benci ni, maka sinilah jadi degilnya mereka. Degilnya mereka nak terima kebenaran. Ilmu dah ada. Ilmu dah ada. Tapi kerana deki, kerana deki ni, sanggup tolaknya kebenaran. Deki kepada Nabi Muhammad, dengki kepada orang Arab. Sebab apa? Sebelum pada Nabi Muhammad SAW, orang Arab masa tu semua pergi jumpa dengan golongan pendeta-pendeta Yahudi. Semua ada masalah apa-apa pun, dia akan jumpa dengan pendeta-pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi inilah dia selesaikan masalah-masalah mereka. Jadi ketua lah. Di kalangan pokok Arab ni,
Puak-puak Arab ni buat puak-puak Yahudi ni jadi ketua. Maka bila Nabi Muhammad tiba di Madinah, jadi sinilah bermulanya mereka itu tak puas hati dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih laginya Allah Ta'ala turunkan wahyu bagi pilihannya jadi Rasul yang Nabi yang akhir zaman ini adalah orang yang di kalangan bangsa Arab. Maka sini jadi lemahlah bangsa Bani Israel. Jadi dia rasa tak puas hati. Tak puas hati orang Arab. Tak puas hati bukan di kalangan pokok kita. Maka sinilah bermulanya mereka itu jadi benci. Benci, tak suka, marah dengan Nabi Muhammad SAW. Benci kerana tu ya. Benci kerana Allah Ta'ala pilih dia. Faba'u bighadabin ala ghadab. Kerana kedegilan dia ini, degil dia itulah, benci dia tu menyebabkan dia tu degil lah, nak terima kebenaran. Maka kembalinya mereka itu dengan bertimpa-timpanya kemurkaan di atas kemurkaan yang lain. Kemurkaan Allah Ta'ala bertindak-tindaknya terhadap mereka. Kenapa Allah Ta'ala murka kepada mereka? Kerana mula-mula sekali kerana tolak Taurat. Yang kedua kerana tolaknya Al-Quran. Tolaknya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tolaknya Taurat, tolaknya Al-Quran. Maka dua keadaan mereka. Yang mereka tu tolaknya kitab yang ada dengan mereka, tolak kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walil kafirin adzabun muhin, dan terhadap orang-orang kafir itu Allah Ta'ala akan baginya azab yang menghina mereka kelak. Itu azab neraka Jahannam. Wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, berimanlah puak-puak kamu itu dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan ini. Qalu, mereka kata, nu'minu bima unzila alaina, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami saja. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka itu mengkufuri yang datang selepas padanya. Yang datang selepas daripada kitab sebelumnya. Padahalnya wahwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, kitab Al-Quran itu membenarkan apa yang ada bersama dengan mereka. Kitab yang mereka duduk bawa itu, kitab Taurat itu, kitab Al-Quran ini jugalah membenarkan apa yang ada dengan mereka itu, kitab Quran. Qul, katakanlah ya Muhammad. Sini bagi jawapan. Bagi jawapan kepada mereka yang berkata gini, nak beriman dengan kitab Taurat aja, kitab Quran kita tak nak terima. Kan? Nak beriman dengan kitab Taurat saja, Quran tak nak terima. Kan? Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Maka kenapa pula kamu pergi bunuhnya nabi-nabi Allah Ta'ala sebelum pada ni? In kuntum mu'minin, sekiranya pokok kamu ni orang yang betul-betul beriman. Kalau dulu tu kamu ni orang yang beriman, kenapa bunuh? Bunuh nabi-nabi dulu. Maka seandainya pokok kamu ini betul-betul beriman, macam mana kamu boleh bunuh? Macam mana boleh bunuh? Maka bunuh tu tanda kamu ni tak beriman pada Allah Ta'ala. Dah dulu, kitab dulu pun tak terima dah. Jangan sedap kata kamu ni beriman kepada kitab Taurat, kamu ni tak beriman dengan kitab Taurat. Kalau kamu beriman dengan kitab Taurat sebenar, kamu akan beriman juga kitab Al-Quran. Gitu. Sini saya ada tengok ada satu video, kan? Ada satu video tu dia orang duduk sebar, kan? Kononnya untuk mensamaratakan agama, mensamaratakan agama. Kita ni agama yang sama. Yahudi agama yang sama, Nasara agama yang sama, Islam agama yang sama, Buddha, Hindu apa semua sekali agama yang sama. Mana sama? Tidak sama. Dia pula kata dakwah sama.
Atas dasar kasih sayang, dia kata. Kita duduk balah ya. Benda ni tak perlu balah pun. Kan? Pegangan masing-masing. Tak perlu balah-balah pun. Kita bukan masalah balah apa semua sekali. Dah, bukan masalah balah ni sini. Sini ni kamu tu tak betul. Yahudi tu betul? Tak betul. Nasara tu betul ke tak? Tak betul. Golongan Hindu ke Buddha apa semua sekali kita kena bagi jelas. Tak betul. Kita nak berkawan boleh. Tapi tetap juga dari segi etikot kita, pegangan kita, tetap kita kata Quran tu betul, Islam tu betul. Kan? Yang kamu bawa tu salah. Syirik yang kamu buat tu salah. Tapi kita nak berkawan tak ada masalah. Boleh je nak berkawan. Kawan tak ada apa. Nak kawan dengan Hindu boleh, dengan Yahudi boleh, nak jual beli dengan mereka pun boleh. Kan? Tak ada masalah tu. Dengan Hindu kau, dengan Buddha mana kau kita nak jual beli, tak ada masalah. Asalkan benda yang kita jual beli tu benda yang molek lah, benda yang halal kau. Kalau makanan benda yang halal. Kan? Kalau barang-barang lagi lah tak apa. Nabi SAW pun biasa beli dengan golongan Yahudi. Biasa je. Di zaman Nabi. Nabi pun pernah bergadai. Bergolak bergadai juga dengan golongan Yahudi ni. Biasa berlaku benda-benda gitu. Tapi dari segi berkawan, tak ada balah. Berkawan tak ada masalah. Tapi dalam masalah etik, kita tak boleh kata sama. Sama kita Yahudi, Nasara, Kristian, Yahudi ni sama. Tak sama. Hindu dengan Buddha tak sama dengan Islam. Kalau bahas benda tu, pokok demo salah. Pokok Hindu salah. Salah. Kalau pokok Nasara salah. Ya, salah. Yahudi salah. Ya, salah. Dan kita tak boleh kata betul. Kalau kita kata betul, kita murtad. Tak nak pasal-pasal. Kalau siapa ngaji dalam kitab akidah, semua ulama kata murtad lah. Kalau siapa tak kata pokok syirik itu syirik, pokok kafir itu kafir, maka kita lah yang murtad, kita yang sebenarnya kafirnya. Maka dari segi etikot, kita tak pegang dengan pokok dia. Berkawan lain. Jadi dalam video tu seolah-olah nak beritahu sama. Maka itu mengelirukan. Itu mengelirukan. Mana mengelirukan masyarakat dan itu memesongkan, menyesatkan masyarakat lah. Masyarakat tengok, oh baguslah kita. Memang pun kita berkawan. Kita kalau setakat berkawan dengan Hindu, dengan Buddha, di kalangan India, China, di Malaysia kita ni biasa ya benda tu. Orang Malaysia tak pelik nak berkawan dengan pokok China, yang Buddha, India, yang Hindu. Biasa ya. Ya, biasa je kita berkawan. Mana kalau pokok dia nak kata pada kita tu tak kena lah, sebab kita benda ni biasa je. Sebab kita memang masyarakat majmuk gitu. Kita di kalangan umat di Malaysia dan kita dari segi berjiran ke apa semua tak ada masalah. Tak ada masalah itu. Tapi dari segi etikot, pegangan hati. Hati kita kena kata lah salah. Ya salah tetap salah. Ya betul. Hak-hak dari segi jiran, kita nak berkawan, nak jual beli ke, buat malah, kau nak main bola sekali, kau nak bersukan sekali, kau itu tak ada masalah. Tak salah, tak masalah dari segi etikot itu. Tapi nak buat upacara sekali, agak buat ibadah sekali dengan pokok dia, kita tak buat dengan cara gitu. Kerana itu kena beza dari segi bab agama, kena beza. Lakum dinukum waliyatin kan. Pokok kamu, pokok kamu lah. Pokok aku, pegangnya agama pokok aku. Kan? Dan pokok aku ni hak betul. Pokok aku ni hak betul. Sebab tu kita pegang ni. Kita pegang Islam kenapa? Kerana kita tahu Islam tu betul. Bukan kita tahu kerana kita tak tahu mana Islam tu betul ke tak betul. Kita kerana beranak Islam, kita Islam. Dah gitu. Kita beranak pun Islam, dan kalau kita tahu Islam salah pun kita tolak Islam. Maka kita tahu pula yang kita tahu Islam tu betul. Maka bila kita tahu Islam tu betul, maka kita ikut Islam. Kita ikut Islam yang betul. Kan? Maka bila kita ikut Islam, kita tolak yang lain. Kita tolak semua sekali hal lain. Kita tak boleh ambil semua. Tak boleh ambil semua hal lain. Kita tak boleh ambil. Kita boleh ambil yang ni saja. Bila kita ambil yang ni, kita genggam yang ini, kita nak ambil yang lain, kita terpaksa lepaskan yang ni. Kita terpaksa lepaskan Islam. Kalau kita nak ambil yang lain, nak sama rata, nak genggam semua, tak boleh. Kita hanya boleh genggam satu. Hati kita pun satu. Kan? Mana pegangnya hati kita ni satu je. Satu je. Kita intikad kita satu Islam. Bukan kata semua sekali kata gitu.
kita nak buat macam bini ke apa tak boleh kita, bini 4, bini 100, dia nak buat macam laki bini. Dia seolah-olah agama ni umpama laki bini. Ni bini nombor 1, ni bini 2, bini nombor 3, ni bini nombor 4. Kita sayang belaka benda ni. Kan? Kita sayang belaka bini-bini ni. Bukan gitu. Kita dari segi kita berkawan pun tak apa. Nabi pun anjur. Tak ada masalah. Nabi pun pernah berhutang dengan Yahudi, membeli dengan Yahudi. Dan kalau kurma-kurma di Madinah dulu, pokok Yahudi lah. Toke-toke kurma zaman dulu. Kan? Maka bermuamalah dengan Yahudi ni biasa ya. Dan tak ada pun di kalangan masyarakat Islam khianat kepada Yahudi masa tu pun tak ada. Tapi tetap mengatakan apa yang dia pegang itu salah. Apa yang dia pegang kita kata salah. Yang salah tetap salah. Yang kita betul ya. Kalau kita mengeluarkan satu idea yang mana seolah-olah semua ni betul belaka. Betul belaka. Tak perlu nak balas kerana semua ni betul belaka. Semua ni nak doa minta dengan Tuhan belaka. Nak minta dengan Allah Ta'ala belaka. Cuma ni minta dengan Allah Ta'ala dengan cara tu. Hak ni minta dengan Allah Ta'ala dengan cara ni. Semua tu minta dengan Allah Ta'ala belaka. Ada. Supaya di kalangan orang Islam lah. Ada orang Islam tu dia minta doa kepada Allah Ta'ala. Ada orang Islam tu juga dia minta doa kepada Allah Ta'ala tapi dia pergi kubur, dia minta dengan wali. Ada tu pula dia tak minta dengan wali gitu, dia minta dengan wali yang lebih tinggi lagi, minta dengan Nabi Muhammad tu, ya Rasulullah bagilah aku ini, bagilah aku ini. Tahap Rasul pun ada, yang tahap malaikat pun ada. Minta dengan malaikat terus pun ada. Okay? Maka yang dia buat tu benda tak betul. Benda tak betul. Kita kena kata tak betul. Kita tak boleh kata itu sama je. Sama-sama pokok kita je belaka tu. Islam ya belaka tu. Tak, dia pokok Islam yang tak betul. Yang Islam yang tak betul. Yang syirik pada Allah Ta'ala itu tu pokok Islam yang tak betul lah. Dan kita kena ada fahaman tu. Kita kena ada fahaman, kita yakin dengan benda yang kita pegang ni yang betul. Jangan kita bagi sama rata kayak gitu, tidak boleh. Maka sini sambung, kalau betul pokok kamu untuk beriman dengan dahulu, maka kamu akan beriman juga dengan sebenarnya sekarang ni. Maka begitu juga kalau kita nak jawab kepada Hindu, Buddha, Nasara, Kristian, mana semua sekali tu, kalau betulnya kamu ni mentauhidkan Allah Ta'ala, maka beriman dengan Al-Quran. Beriman dengan Nabi akhir zaman. Ikut syariat Allah Ta'ala. Kerana ni yang sama juga. Kalau kamu betul ni kamu beriman dengan Allah Ta'ala, maka kamu sepatutnya beriman dengan Allah Ta'ala dalam perkara Al-Quran. Ya? Ayat Allah Ta'ala ni sudah turun dah. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun kamu kena percaya. Maka kalau betulnya kamu beriman yang dahulu, maka kamu beriman sekarang. Maka dalilnya mereka ni tak beriman kerana tak terimanya Al-Quran, maka kita tahu mereka tu sebenar kali pun mereka tak beriman. Itu yang Allah Ta'ala nak beritahu sini. Habis itu, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma takhantumul ajla min ba'dihi wa antum zalim. Dan ini juga ada sambungan sedikit sini nak beritahu pokok Yahudi ni, pokok Bani Israel, datangnya pada mereka ni, Nabi Musa dengan bawanya penjelasan-penjelasan yang jelas, bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang jelas sini, kira-kira bayinat sini, bayinat ni mana selain daripada kitab Taurat lah. Sebelum daripada kitab Taurat. Mana sebelum pada ni, Allah Ta'ala sudah tunjuk dah kudrah, Allah Ta'ala sudah tunjuk dah mukjizat yang mana mesti kena mentauhidkan Allah Ta'ala. Tetapi apa? Summa takhantumul ajlah. Kemudian kamu ambil juga anak lembu. Kamu ambil juga anak lembu tu ilahan jadi Tuhan. Kamu ambil juga anak lembu jadi ilah. Al-ajlah, takdir dia sebut ilahan. Mana kamu sanggup ambilnya anak lembu jadi Tuhan. Kamu sanggup ambilnya anak lembu tu jadi Tuhan juga. Padahal Nabi Musa tu betapa banyak ada mukjizat-mukjizat yang dia tunjukkan. Kuasa-kuasa Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala. Daripada tukar jadi ularnya, lepas tu dan macam-macam lagi kejadian selepas pada tu. Terbelahnya lautnya apa semua sekali, tenggelamnya Fir'aun dengan pupuk Fir'aun tu, Allah Ta'ala selamatkan pupuk Bani Israel dan sebagainya.
Maka betapa banyak dah nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala zahirkan kudrah Allah Ta'ala boleh buat perkara ma fawqal asbab. Buat perkara yang tidak adanya sebab musabab boleh tukar jadi benda yang lain bila Allah Ta'ala kendaki. Min ba'dihi, selepas pada tu. Mana selepas daripada tu sanggup juga mereka itu mengambilnya anaknya lembu tu sebagai Tuhan. Patung anak lembu lah. Patung anak lembu tu sebagai Tuhan. Wa antum zalimun, keadaannya kamu tu adalah orang yang zalim sungguh. Zalimnya pokok kamu ketika itu kerana melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Sebab syirik ni kezaliman yang besar. Kan? Maka zalimnya kamu mengambilnya anak lembu tu jadi Tuhan. Tepat pemujaan. Tepat kamu nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala guna lembu. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Dan ingatlah tak kala kami ambilnya perjanjian dengan pokok kamu. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkatnya di atasnya pokok kamu tu gunung Tur Sinai. Sambil katanya khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Sambil katanya perintahlah, naklah kamu pegang apa yang kami bagikan kepada kamu itu dengan kuat sungguh. Pegang kitab Taurat tu sungguh-sungguh, kitab Allah Ta'ala tu sungguh-sungguh. Wasma'u, dengar patuhlah. Qalu, mereka kata sami'na, kami dengar. Wa asaina, kami dengar tapi kami derhaka. Sininya kata-kata dengan lidah mereka kata kami dengar dah. Asaina, hati mereka. Hati mereka, amalan mereka. Asaina sini bukan di lidah. Mereka sebut, mereka buat dengan amalan mereka buat, itu perbuatan hati mereka. Mana hati mereka tu derhaka. Sebut saja kata dengar, tapi tak buat. Kan? Tak buat secara tauhid. Dengar tapi tak buat secara tauhid. Ini sebab apa? Wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Maka dengan sebabnya pok dia ni hanya dengar gitu saja, tak nak terimanya ilmu ajaran yang sebenar, maka diserapkan kepada mereka di dalam hati-hati mereka itu al-ijla, kehebatan ataupun cinta terhadap anak lembu, patung anak lembu. Bikufrihim, kerana kekufuran mereka itu. Sebut sami'na tapi asaina. Kata dengar tapi derhaka. Tak buat. Kan? Melawan perintah Allah Ta'ala. Kan? Jadi sini nak beritahu, bila orang yang buat syirik pada Allah Ta'ala, kan? Bila orang tu buat amalan yang bukan daripada amalan yang sebenar, yang sunnah, Allah Ta'ala akan baginya masuk serapnya benda yang tak betul tu dalam hati dia. Benda yang tak betul tu masuk ke dalam hati. Sebab tu kita tengok orang yang pembuat tegar, pokok bidah, pokok syirik. Kan? Payah dia nak tinggal amalan syirik, amalan bid'ah yang dia buat nanti dia payah nak tinggal. Sebab apa? Sudah diserap masuk ke dalam hati dah. Sudah masuk ke sanubari dia dah. Jadi perasaan cinta dah kepada amalan syirik itu, amalan bid'ah itu, dia apa? Sudah rasa sedap dah, rasa suka sangat dah. Mana kalau tak buat, rasa macam tak cukup. Dalam hidup kita ni rasa tak cukup lagi. Ada benda lagi tak cukup dalam hidup kita. Tak puas hati. Macam saya ingat dulu di Bali dulu, sehingga masyarakat kata, senang tanah pun tanah lembu, dia kata. Tanah mayat, tanah jenazah ni macam tanah lembu. Tak ada buat gatik-gatik apa, tak ada buat tahlil-tahlil apa ke, dia kata. Yang kita kena tunggu-tunggu kubur, tak ada tunggu-tunggu kubur apa ke, dia kata. Buat gitu, tanah lembu ke, dia kata. Dia kata gitu. Dia kata kepada pelajar-pelajar saya, dia kata, siapa dia kata gitu? Dia kata, pupuk dia ni buat arwah ni macam buat orang ni macam lembu, dia kata. Buat orang macam lembu. Di atas kubur, tanah, lepas tanah tak ada pergi kelik, dia kata. Pergi kelik dah balik rumah, dia kata. Maka sepatutnya adalah upacara-upacara tertentu, baca-baca Quran, kau baca talqin, kau baca tahlil dulu, lepas baca tahlil tu pula jaga kubur lah pula, jaga kubur, baca Quran tu, tunggu kubur kan, tunggu kubur. Kalau di Kelantan banyak kot upacara tunggu kubur kan, tunggu kubur kena baca Quran lah, sebab takutnya sunyi pula mayat tu bawa masuk kan.
Dia kan orang baru musafir ke dalam kubur. Bila dia baru musafir dalam kubur, maka biarlah kita baca-baca Quran ke dia dengar sedap lah sikit. Sebab tu kadang-kadang saya jawab kepada puan dia, ada kamu seronok sangat buat Quran. Buat Quran. Sebelum pada ni kenapa tak buat masa hidup? Panggil hak tuai hak nak jadi jenazah tu, mari sini. Awak kena baca Quran kamu. Baca Quran kamu. Memang kena baca. Kita pun buatlah bulan teh baca puan dia. Baca kalau orang tu duduk tengah ke kan apa? Kan? Tidur dulu atas tilam tu tidur situ. Saya nak baca Quran. Ni anak ni nak baca Quran, cucu ni nak baca Quran. Waktu saing sahabat ke teman-teman dia rapat ke semua mari apa. Nak baca Quran lah. Kita pun buat apa cara tu lah betul. Gitulah seolah-olahnya. Tak ada pula buat gitu. Tapi bila mati macam terhegi-hegi kita pula nak buat benda tu. Itu kita kena fikir. Kenapa masa hidup tak nak buat? Masa mati baru kita jadi terhegi-hegi nak buat ni. Kita kena fikir. Kenapa jadi gitu? Adakah penting bila dia dah mati baru kita rasa penting dia untuk kita bacakan Quran? Ataupun masa dia hidup yang penting? Maka yang penting ni sebenarnya kali kita nak baca Quran kepada dia adalah masa dia hidup. Maka masa hidup ni nak baca ganda kalau dia tak faham. Kan? Maka kita baca ke Al-Quran dengan terjemahkan Al-Quran. Ni nak baca, nak ajar ayat Quran ni sikit ni, surah Baqarah ni. Ayat 90, 92 dengan 2 ayat ni pun tak apa dah. Kita pun baca terjemahan tu syarat-syarat sikit-sikit ke ganda bagi tahu pada dia lebih kurang. Kan ada faedah tu. Kalau dia mati tak ada faedah benda tu. Sebab kalau dia nak ubah, dia nak taubat apa semua sekali tak boleh dah. Sebab dia nak taubat apa? Kalau dia nak taubat syirik yang dia pernah buat. Oh dulu aku pernah sembah dah nak lembu hari tu. Tapi tak sempat taubat macam mana ni? Baru tahu masa dalam kubur ni baru tahu. Macam mana? Maka sebab tu ulama hak kata sampai ke baca Al-Quran tu dia kata tujuan kita bacakan Al-Quran. Kenapa? Bacakan Al-Quran supaya orang yang mendengar Al-Quran tu dapat iktibar, akan dapat ambil faedah-faedah daripada Al-Quran itu. Bukan semata-mata pahala baca tetapi apa yang dibacakan tu dapat ambil iktibar, dapat amal apa yang dibacakan. Bila dia mati dia nak amalkan apa? Dia nak akan amalkan apa ayat Quran tu. Maka sini kita kena pakat-pakat fikir. Pakat-pakat fikir macam mana. Jadi sebenarnya kalinya keadaan mereka itu adalah kerana sudah terserap dah, rasa suka benda tu, rasa cinta benda tu lah yang elok, benda tu lah yang paling molek sekali dia buat. Kalau tak buat dia rasa macam kosongnya kita tak ada buat apa-apa kan. Ni orang mati ni, keluarga kita mati ni tak ada buat tahlil-tahlil apa kan. Kubur ni tak ada orang nak jaga ke tu. Tak ada suruh kau pelajar-pelajar tahfiz mana-mana tu tolong jaga. Tak ada kau. Saya ingat kawan saya pun dia beritahu, dia bukan jaga pun, dia baca tu awal-awal malam tu dia bacalah. Lepas tu pukul 12, pukul 1 tu ngatur-ngatur tidur. Jadi kononnya gilir. Ni tidur, ni bangun. Lepas tu bila nak pukul 3, pukul 4 tu kedua-duanya tidur. Kedua-duanya tu tidur. Dia kata tidur. Sedar-sedar sebelum subuh dia kata. Sebelum subuh marilah ahli waris. Ahli waris tu mari jenguk takut tak baca. Tengok baca. Duk tunggu situ lah. Nyamuk kau dengan bawa ubat nyamuk apa semua kali tu tunggu di kubur. Lepas tu tunggu bukan sehari, tunggu banyak hari. Lepas tu orang yang baca tu sebenarnya kali dia nak duit. Orang yang baca pula nak duit. Dia boleh dalam 1,500. Boleh dalam 1,500. Kalau saya tahu gitu. Dan punya kata ada lebih lagi. Dapat 2,000 pun ada. Tunggu sehari boleh 2,000. Sedap juga nega kan. Kalau kita nega ni. Saya ingat kalau saya nega tu. Duduk dalam masa semalam ni kita boleh 2,000. Sedap juga kau rasa nega gitu. Jadi orang-orang gini, pak lebay gini ni. Dia rasa suka lah. Tak payah nega apa-apa. Kita baca Quran je kubur. Kita baca Quran kubur. Pagi esok kita boleh duit 2,000 ke 1,500 ke. Kita pergi 2 orang sebagai teman. Maka bagi 2. Bagi 2. Oh, untung lah kita. Untung kita. Jadi sebab tu, agama ke cara kita. Main-main tunggu-tunggu gitu. Lepas tu, sampai bila nak tunggu. Jadi, bila tak buat benda tu, dia rasa tak puas hati. Rasa tak sedap. Tak sedap tu sebenarnya kali kerana perasaan cinta itu. Seperti mana ni lah.
perasaan cinta pada lembu tadi. Sebab tu kata dalam ayat lain, Allah Ta'ala suruh sembelih lembu. Allah Ta'ala suruh sembelih lembu. Kenapa nak hilangkan perasaan cinta pada lembu tu? Cinta pada amalan itu. Puja lembu tu kita sudah, sedap lah. Rasa macam best je kan? Kan? Macam perempuan baca tahlil tu lah, dia rasa macam best je. Saya ingat dulu masa zaman kecil pun sedap juga macam tahlil. La ilaha illallah. Allah, la ilaha Allah, main Allah gitu kan. Jadi suka kita main-main ayat-ayat gitu tu, mana cari suka sikit. Kepala pun dia main gini. La ilaha illallah wa Allah illallah. Dia main gitulah. Bukan kata nak baca la ilaha illallah molek-molek ke dah, tapi dia main illallah. La ilaha illallah, dia main baca gitu. Sebab tu cara kalau kita tengok dekat macam pelik yang amalan tu. Masa zaman kecil dulu tu, okeylah kita. Okeylah orang pakat-pakat buat belakang, kita pun buat lah juga. Agama dia tu. Tapi bila kita ngaji kata, oh lah, ini lain macam ni cara ni. Nak baca la ilaha illallah pun baca lah molek-molek. Lepas tu TJL pun nak baca la ilaha illallah, nak bagi kau orang mati pula. Banyak sangat pahala. Jadi sambung sini. Qul bi sama ya'murukum bihi imankum. Qul katakanlah kepada mereka ini, sangat buruknya iman kamu suruh kamu itu. Iman kamu yang suruh buat benda-benda gitu, yang kamu kata kamu orang beriman. Iman kamu yang suruh buat bid'ah tu, buruk sungguhlah iman kamu. Mana lambang iman kamu tu buruk kerana amalan kamu buruk. Maka iman kamu tu ajar kamu suruh buat benda syirik, ajar kamu suruh buat benda bid'ah, buruk sungguhlah iman kamu. Iman kamu jenis macam mana kini? Iman kamu jenis cap apa ni? Cap apa kan? Model mana ni? Original ke tak iman kamu ni? Sehingga suruh buat benda gini. Oh, bagus betul lah. Kan? Tapi sini guna, sungguh buruknya. Sungguh buruknya iman kamu. Yang ajar kepada kamu, yang suruh kamu buat benda tu. Buat benda syirik itu. Buat benda bid'ah tu. Dia yang ajar kamu. Oh, berat sangat iman kamu. Kamu kata kamu orang Islam. Kamu kata kamu orang beriman. Berat sangat Islam kamu, iman kamu yang suruh kamu buat benda gini. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman sungguh. Kamu kata kamu beriman. Tapi iman kamu ajar benda ni, karut sungguh. Ni karut. Kan? Maka in kuntum mu'minin, asal ayat ni untuk sekiranya kamu beriman sungguh dengan kitab Taurat. Sekiranya kamu beriman sungguh dengan kitab Taurat, buruk sungguh yang kitab Taurat tu suruh buat syirik ni. Jadi kita balik pada Quran pula. Kalau kita duduk buat tu amalan bid'ahnya, buat amalan syirik tu, buruk sungguh Al-Quran ni. Buruk sungguhnya Al-Quran ni ajar pada puak-puak kamu suruh buat syirik pada Allah Ta'ala. Itu bukan ajar benda molek, ajar benda buruk. Kan? Maka sini Allah Ta'ala nak beritahu, sebenarnya tu benda tak betul dah sebenar kali. Kerana hati kamu rasa sedap ada rasa benda tu. Dia rasa syok ada, rasa berair mulut nak buat benda tu. Nak berair mulut. Tengok benda tu berair mulut nak buat sangat. Jadi kalau tak buat, tak puas hati lah tak buat. Macam tak best je kalau tak buat. Itu orang kita. Maka, ni ayat ni sebagai iktibar. Ayat ni sebagai iktibar, sekiranya masih lagi kita ni tegar dengan syirik, tegar dengan amalan-amalan bid'ah yang bukan sunnah itu, maka sebenarnya kali hati kita tu hati tak betul dah. Iman kita tu iman tak betul dah. Sebab iman tak akan ajar benda tak molek. Jadi iman kamu hak tak molek tu lah hak ajarnya, sebenarnya kali hak syaitan tu. Hak syaitan tu lah yang ajar benda tak molek pada kamu. Sampai sinilah dulu. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.